Suruhlah kamu, wahai Muhammad, ke jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Suratul Nahli ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengizinkan kita untuk bersama dan bertemu lagi dalam pengajian kitab Risalah Muawanah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang terkenal dengan nama Syekh Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad. Kita sampai di muka surat 5. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suruhlah kamu, wahai Muhammad, ke jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Suratul Nahli ayat 125. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memerintahkan Nabi SAW menyuruh manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dimaksudkan menyuruh ke jalan Tuhan iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
mengajak manusia kepada mengenal Tuhan. Ud'u ila sabili rabbika, serulah kamu wahai Muhammad ke jalan Tuhanmu, iaitu ke arah mengenal Tuhanmu, mengajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan juga mau'izatil hasanah. Islam ialah agama yang bersifat lemah lembut, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bersifat hikmah. Islam, agama kita ni ialah agama yang bersifat lemah lembut. Maka sebab itu menyeru kepada Islam mestilah diseru dengan cara lemah lembut dan juga hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sesuai dengan agama. Maka oleh kerana agama ni adalah agama yang penuh dengan kelembutan, maka menyeru kepadanya mestilah juga dengan cara yang lemah lembut dan hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agama ini ialah merupakan rupa kepada Sang Pencipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu sesiapa yang mengkaji Islam akan terbuka hatinya untuk menerima Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam ialah agama yang berdiri di atas ilmu dan suatu yang tidak berselindung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, bila mana turun ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia telah memberi satu tanda bahawa agama ini asasnya ialah ilmu. Maksudnya, sesiapa yang mendalami ilmu Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia akan melihat kebenaran demi kebenaran di depan dia. Dan ilmu Islam ni pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bersifat konsisten. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya, bila mana kita berilmu dengan sesuatu pengetahuan, jadi dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sama dengan di mana dunia pun orang Islam berada. Dia tak ada perbezaan. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang Islam sini tak sama macam orang Islam sana. Orang Islam sana tak macam orang Islam sini. Bila kata orang Islam ni, dia sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, di mana dunia pun orang bagi salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila kata sembahyang, sembahyang semua menghadap ke arah kiblat yang sama. Berpuasa, semua berpuasa dalam bulan yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tunaikan fardu haji pun akan tunaikan dalam waktu yang sama. Dia semua sama di mana umat Islam berada. Nak kenal orang Islam, ni cara penampilan dia. Tengok pakai macam ni, orang Islam. Orang tanya, hang Islam? Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, bila mana Islam berdiri di atas dasar ilmu, Sallallahu Sayyidina Muhammad, jadi dia ialah satu yang bersifat konsisten, istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak boleh diperdayakan.
terhadap sesuatu pengamalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ajaran Syiah. Adakah dikatakan ajaran itu ialah Islam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok kepada asas Islam, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, semua sama. Salah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dalam ajarannya mengkafirkan semua sahabat. Nampak tak? Maka maknanya dia lari daripada disiplin ilmu Islam. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi macam tu Islam. Maknanya di atas dasar ilmu, semakin kita mendalami ilmu Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semakin kita yakin terhadap agama ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Islam tak ada berselindung, jelas. Sebab ilmu bila mana dia masuk dalam hati kita, jadi dia akan insyarah, dia akan membuka. Dan ternyata setiap yang tersembunyi dan yang kita tak tahu. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada satu masalah yang membelit dalam fikiran kita. Bila ada masalah, kita buat jadi ragu-ragu. Sah tak sah? Boleh tak boleh? Batal ke tak? Ni bila mana kita berdepan dengan satu masalah. Tiba-tiba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita main kuliah, kita main mengaji. Kita dengar tu guru mengajar. Bila dengar tu guru mengajar soalan Sayyidina Muhammad, tiba-tiba dijawab masalah yang terbelit dalam kepala otak kita. Oh, macam tu. Alhamdulillah. Jadi sifat ilmu ni dia isyarah. Benda yang dalam hati kita terbelit, dia akan terbuka. Sebab itu kita ni mengaji sampai takti. Kita kena mengaji sampai kita takti. Oh mana tu orang mengaji sampai takti. Sebab ilmu ni bila kita mengaji, kita nak lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat ilmu, dapat satu jawapan, ngaji lagi, nak lagi jawapan lagi, nak lagi jawapan lagi, nak lagi jawapan lagi. Macam tu sampai kita kata tak habis Islam no? Tak habis pengetahuan agama no? Salah Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang tanda dia ada ilmu, dia tak cukup dengan satu ilmu. Sebab itu orang yang ada ilmu semakin rasa dia tak tahu. Sebab dia akan bertambah lagi pengetahuan. Oh, ada lagi yang aku tak tahu. Oh, ada lagi yang aku tak tahu. Ini sifat ilmu. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka mengaji ni dia tak boleh, dia tak ada masa habis. Ilmu ni dia tak ada had, dia unlimited, dia tak ada limit, dia tak ada had. Selagi mana ada umur, selagi itu kita mengaji, dan selagi itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak habis-habis pengetahuan kita terhadap Islam, agama kita. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya teringat satu masa Tuan Haji Saleh dia pergi ke Mesir. Tuan Haji Saleh almarhum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia buka pondok di Sik, Kedah. Dia mengaji di Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa dia ke Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi ke Mesir, dia duduklah satu majlis ilmu, satu ulama Mesir di Al-Azhar. Perempuan muslimat jangan minum, tak boleh minum. Saya boleh. Ni nampak satu undang-undang. Dia ni hak main ni, hak minum tu hak apa rumah aku tu. Jangan minum sabang sejam. Apa minum? Saya boleh. Tuan-tuan tak boleh. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Tuan Haji Saleh dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad duduklah halaqah tu, lepas daripada pengajian tu habis, dia kata kalau dia tak buka pondok, dia main mengaji lagi di Mesir ni. Faham tak? Tak nak orang tu berilmu, dia nak lagi ilmu. Ilmu takkan habis sampai bila-bila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka setiap orang yang nak berubah, nak berhijrah, dia kena ada kuliah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu lagi. Setiap orang yang nak berubah, nak berhijrah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mesti main kuliah.
Kalau tidak, penghijrahannya tak sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab hijrah ni dia berubah, dan perubahan mesti berasaskan kepada pengetahuan. Dia tak boleh belah, dia tak boleh ikut suka. Dia mesti ikut guideline dia, iaitu mesti berpandukan ilmu pengetahuan. Contoh orang yang hijrah, dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak pakai tudung, yang free hair mula pakai tudung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia dah biasa buka ni, rambut biasa buka, nak pakai tudung. Dia ikut cara dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cara dia macam mana? Dia tinggal sikit ni, cuping tengah keluar sebab nak buang subang. Mana tengok? Pernah tengok tak? Tu sebab tak ada ilmu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab orang perempuan ni kalau dia pakai tudung tapi dia masih buat keluar ni, berarti dia masih buka aurat. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berhenti di kedai nak beli barang, ada orang perempuan nak bayar di kaunter, kita tunggu turn nak bayar, tengok bercerang ke rambut keluar. Nampak, pernah tengok rambut keluar tu? Pasal apa? Sebab dia tak pakai anak tudung. Jadi rambut keluar, walaupun pakai tudung tapi rambut keluar, berarti kita tahu dia tutup aurat tapi tak ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi begitulah maknanya setiap perubahan yang kita buat mesti berpandukan kepada ilmu pengetahuan. Jadi sebab itu bila main mengaji, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila Allah kata ud'u ila sabili rabbika, bahasanya seru, ajak. Bila kata ajak ni maknanya bukan paksa. Jalan Tuhan ni dia tak boleh paksa. Jalan Tuhan ni ialah ajakkan, dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan setiap pendakwah dia mesti memahami situasi mad'u dia. Orang yang kita nak ajak berdakwah ni, orang yang kita nak ajak berislam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena faham situasi setiap orang, sebab orang tak sama. Sebagai contoh, bismillahirrahmanirrahim, seorang tok guru orang jemput untuk pergi bagi ilmu ataupun menceramah ke apa-apa dekat pelajar prasekolah ataupun taski ke pasti ke apa-apa. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi setiap ulama, setiap pendakwah, dia kena faham dia ceramah kat siapa. Sebab Nabi sebut khatibun nas ala qadri uqulihim, cakap dengan orang ikut akal orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita pergi ceramah di pelajar-pelajar universiti, dia kena cara sesuai dengan pelajar yang duduk di level tu. Kita pergi di kampung, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pergi di kampung. Di kampung tak duduk macam ni. Orang kampung duduk bilang tiang ada 10 orang. Seorang. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi ceramah tu tengok orang. Hari pertama pergi tu tak boleh kata lagi, baru cakap tu. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau kita bercakap, depa rasa keras, depa tak payah. Ada satu orang, dia hadir kuliah saya, tapi wujud dalam kuliah ni bukan dengar kuliah, sembahyang. Saya duduk mengajak macam ni, masalah Sayyidina Muhammad, belah ni tempat dia sembahyang, Allahu Akbar, bagi salam, Allahu Akbar, sembahyang. Sampai dekat isyak pun dia berhenti dengar kuliah. Jadi betul tak macam tu? Tak betul. Jadi bila mana kita masuk dalam kuliah masalah Sayyidina Muhammad, yang pertama sekali kita kena sembahyang sunat tahiyat masjid. Boleh tak main duduk terus? Tak boleh. Afdalnya dia sembahyang dulu sunat tahiyat masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tak boleh panjang, dia kena ringkas. Tapi ringkas pun jangan sampai tak baca surah tu nampak ilmu. Tu by step. Yang pertama masuk masjid kena sembahyang sunat tahiyat masjid.
Allahumma salli ala sayyidina satu ilmu. Lepas tu dalam sunat masjid, orang dah ada kuliah, tok guru dah mengajar, tak boleh sembahyang lama. Sahaja Sayyidina Muhammad. Sembahyangnya kena ringkas. Yang pertama, sembahyang tak boleh lama, dia kena ringkas. Tu satu ilmu. Ringkas pula, jangan sampai tak baca surah. Berapa ilmu tu? Sahaja Sayyidina Muhammad. Okey. Masalahnya hamba Allah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sembahyang. Jadi kalaulah kita tak baca ayat ni, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, saya kata duduk sembahyang berapa tu? Bolehkah sembahyang duduk mengajar ni? Agak-agak apa jadi? Dia akan anti saya. Dia akan musuhi saya. Tuan-tuan, dalam hati ni merobok dalam hati ni, nak kata kali, tapi dia orang tua, dia duduk sembahyang. Mayang. Sahaja Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya kata, ya Allah, bukalah jalan. Bagi jalan kat aku. Boleh aku sampai dakwah ni kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam itulah minggu depan. Saya banyak minggu kan? Minggu depan. Tuan bayangkan duduk sembahyang. Saya duduk mengajar. Lama saya ingat, dalam 5-6 bulan kot. Duduk mayang. Tuan kali tengoklah, sebulan 4 kali, 6 kali 4, 24 kuliah. Tiba-tiba tuan-tuan, saya mengajar malam tu, kena tepat maudhu' tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang saya baca tu ialah hadis berkenaan dengan dalam balik ilmu. Masalah Sayyidina Muhammad, kita kena duduk dalam balik ilmu, kita mayang sunat dengan duduk balik ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi wajib kita duduk dalam balik ilmu, meninggalkan mayang sunat. Waktu tu saya kata sungguh, orang semua tengok kat dia. Sahaja Sayyidina Muhammad. Akhir sekali tuan-tuan, subhanallah, salah. Minggu lepas tu dia tak mayang dah. Faham tak? Maksudnya apa? Ilmu dah sampai kat dia. Dan dia pun barangkali dia tengok ustaz ni, sahaja Sayyidina Muhammad. Ustaz ni tak kata kat aku 6 bulan. Tiba-tiba hari ni masuk hadis tu, sahaja Sayyidina, dia sebut. Akhir tuan-tuan, sahaja Sayyidina Muhammad, malam yang berikutnya saya nak balik, dia ikut pergi kereta, dia bagi pisang. Orang kampung tahu tu lah. Masya Allah. Faham tak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jalan Tuhan ni dia kena pujuk, dia kena urut belakang. Tu bahasa dia. Jadi dia kena tepuk belakang. Ajak orang kepada Tuhan. Maksud itu agama ni dia tak boleh paksa. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang boleh paksa bila? Ketika budak-budak. Kita mak, kita ayah, tu boleh paksa. Sahaja Sayyidina Muhammad. Contoh, suruh semayang. Tak mau semayang, botan. Tu paksa. Sebab paksa waktu tu akan menjadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paksa waktu tu menjadi. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, Nabi sebutlah hadisnya. Muru awladakum wa hum abna'u sab'in wa daribu alaihim wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suruhlah anak kamu sembahyang ketika umur mereka 7 tahun. Dan pukul kalau tak sembahyang ketika umur mereka 10 tahun. Ketika tu dua perkara kena buat. Yang pertama, kalau tak sembahyang kena pukul. Yang kedua, pisahkan tempat tidur. Laki-laki dan anak perempuan. Pun macam tu, pukul bukan pukul sembrono. Salah saya nama. Pukul tu li ta'dib. Li ta'dib mana macam mana? Bagi pedih. Contoh guru mengajar Quran. Semua pernah mengaji Quran kan? Salah saya Muhammad. Terbayang tak guru Quran kita? Otan dia hancur. Dia tiba nak murid lah. Tunggu Quran tu, otan sampai hancur tu, dia tiba nak murid ke? Dia tiba lantai. Salah Sayyidina Muhammad. Tu yang hancur tu.
Anak murid dia bagi pelik. Bila dia sebut salah, masalah teruk. Salah sebut. Betul bacaan dia, sebutan dia, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sebut lagi, dia baca, dia ulang balik, kita ingat dia akan ikut hak kita, tengok dia buat hak dia. Kena. Bila sakit macam tu, lagi bila sampai satu ulang balik, dia ingat, dia tak buat dah. Faham tak? Lit takdib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ingat macam mak kita, ayah kita ajak kita. Dia selalunya mengajar anak-anak ni, kita ni jangan mengajar anak kita, mengajar anak kita dicengih pelik. Betul? Mengajar anak orang boleh. Slow. Bila mai ajak anak dia jadi cengih, tak tahu nak apa. Anak bila nak baca ke ayah keluar air mata dah. Sahadah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad. Okey. Waktu dia salah, kita rembah ada anak. Orang Kedah kata rembah. Rembah ni ada macam tu. Anak. Faham? Kalau nak tibai pun tarik tu bukan main tu atas tinggi, tapi pelan dia. Faham? Tu dia panggil takdib. Sahabat Sayyidina tu dia panggil takdib, ajar adab. Allahumma salli ala Sayyidina. Tu nak pukul pula, kena tengok pula dengan kena pukul di mana. Maka ni tak boleh. Sahabat Sayyidina Muhammad. Saya pernah tengok satu ustaz, dia pukul anak murid, dia pukul sini. Allah, kesian. Sahabat Sayyidina. Jadi Islam tak bagi macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi apa segala pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mesti seru kepada jalan Allah bil hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bil hikmah. Orang masuk Islam tak boleh pasal. Tak letak pistol di dia, di kepala dia. Salah. Dia kena seru bil hikmah. Seru bil hikmah ni macam mana? Seru dengan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biar orang tengok. Orang Islam macam ni no. Orang tengok orang Islam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia terpukau. Dia nak ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang menyeru kepada Islam dengan cara hikmah, dia berjaya. Tapi kalau menyeru kepada Islam dengan cara sebaliknya, dia akan gagal. Maka sebab itu dalam Quran Allah sebut pada Rasulullah, fa bima rahmatin minallah linta lahum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan sebab rahmat Allah, linta lahum, engkau lembut dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kamu cengih, kamu keras hati, lam faddu min hawlik, mereka akan lari daripada engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat lemah lembut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok Rasulullah. Nabi baca khutbah, Nabi turun daripada mimbar, orang qamat, orang dah qamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi nak pergi tempat imam, nak jadi imam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba seorang sahabat, dia bangkit, dia tahan Rasulullah. Rasulullah, macam mana? Atau saya ada masalah sikit. Dia pun cerita masalah dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak pergi jadi imam, tapi dia tahan. Dia cerita masalah dan minta Nabi tolong selesai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun selesai masalah dan Nabi pun sebut begini. Sedangkan orang dah bangun saf dah. Orang buat untuk angkat takbir. Nabi angkat takbir je masalah Muhammad. Habis daripada Nabi bagi pandangan, dia pun hangguk masalah Muhammad. Dan Nabi kata, selesai Rasulullah. Masih Rasulullah. Baru Nabi pergi jadi imam.
Agak tu imam kita lah, agak macam mana? Kalau tu imam kita lah, soalan sama. Oi, tak ada masalah. Nanti saya bayang dulu. Tu Rasulullah. Lemah lembut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tu dia panggil karakter, peribadi, perawakan, perwatakan yang orang kata sesuai lah. Orang pakat terima dakwah Rasulullah sebab Nabi itu menyeru dengan lemah lembut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tengok praktikal Nabi buat. Oh, macam tu. Satu masa satu orang laki-laki mayang subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mayang subuh, lepas daripada mayang subuh, semua pakai salam dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba di antara salam dengan Nabi itu satu budak muda. Dia ni di muka dia tu tanda ada tanda-tanda kata dia ni menyolek diri dia. Dia bersolek untuk diri dia. Nabi SAW tahu orang Arab ni kalau dia bersolek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia bersolek, orang laki-laki Nabi tak bagi bersolek. Orang perempuan dalam salah sebab mereka duduk dalam niqab. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila orang laki-laki ni dia main depan Rasulullah salam dengan Nabi, Nabi salam, dia tengok muka dia ada tanda-tanda dia bersolek. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu bersalam dengan Nabi, dia pergi. Nabi dah larang orang laki-laki bersolek. Sebab dia ada tanda-tanda za'faran. Za'faran ni kuning-kuning tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi punya lemah lembut, Nabi tak tegur lah tu. Lepas dia pergi, Nabi panggil semua sahabat. Sahabat kat dia, aku dah bagi tahu tak boleh macam tu, macam ni, macam ni. Tengok dia buat juga. Dia tegur dia. Nampak ada lemah lembut. Kalau Nabi tegur, jadi macam mana? Direct, Nabi tegur direct sampai dalam hati, dalam soalan Sayyidina Muhammad berasa sampai dalam, tak lupa-lupa dah. Tapi Nabi tahu, kan Nabi tegur berdepan macam tu, ni para sahabat ada tak? Ramai ni. Ada ramai soalan Sayyidina Muhammad. Yang pertama jatuh ayat muka dia. Faham? Nabi tak tegur soalan Sayyidina Muhammad macam tu, direct. Tapi Nabi kata, Nabi suruh para sahabat pergi tegur dia tu. Tu dia antara cara Nabi tunjuk macam mana menyuruh orang kepada jalan Allah dengan cara hikmah, dengan cara lembut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, hikmah ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan faham semata-mata hikmah ni lembut. Hikmah ni maknanya orang ni tegur cara ni, orang ni kena tegur cara ni, orang ni kena tegur macam ni. Dia tengok, tengok orang. Mana kita kena study orang tu, kita kena study masyarakat tu. Guru saya Ustaz Niamat Yusof, dia berdakwah ke rumah panjang di Sarawak. Sampai di rumah panjang ni, masalah Sayyidina Ahmad, tengok anjing lo berkeliaran. Allah, kita ni masalah Sayyidina Muhammad, orang Melayu ni kalau tengok anjing habis lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu bawah rumah tu khinzir. Allahu Akbar. Ni tempat Nabi berdakwah masalah sama. Dia pakai serban jubah macam ni lah. Disambut oleh orang rumah panjang masalah setamat. Tiba-tiba main anjing. Main anjing tu susah nak buat lah. Anjing dia main. Kalau anjing di rumah kita boleh ambil batu, baling anjing. Ni anjing mereka. Soalan macam mana? Akhirnya subhanallah dia main mengentek. Tuan-tuan, tu pejam mata ni. Dengan pejam mata tak boleh. Dah kena buat biasa. Dia kena tahan. Allahumma salli ala Sayyidina. Akhirnya bila tak respon pada anjing tu, tak hambat dia, tak halau dia, dia main dekat, dia jilat kaki. Ya habis. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, oleh kerana dia pendakwah yang baik, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia biar tahanlah hati. Jadi supaya apa? Supaya penghuni rumah panjang tak rasa hati. Faham tak?
Sekali subhanallah sallallahu alaihi wasallam dia cerita balik, dia cerita. Dia kata tak apa, anjing jilat kaki kita boleh sama. Tapi kalau berasa hati orang rumah banyak, yang pertama dakwah. Nampak tak? Maknanya subhanallah, tu pendakwah. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau orang melihat kepada dakwah ni, Islam dakwah lembut ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Islam ni antara dakwah dia bukan orang jauh, bini sendiri tu. Salah senang. Kata tadi orang rumah panjang tu jauh sangat kena pergi Sarawak. Ni bini dalam rumah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Suami kena ajar isteri untuk mendekat pada agama. Ataupun menambah amal soleh dia, menambah pahala dia. Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Isteri masak. Bila isteri masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, soalan bini lepas dia masak, dia tanya, abang, sedap tak? Kan muslimat tak pernah tanya soalan tu. Abang, sedap tak? Sedap. Jawab tu kena betul-betul bagi dia kata kita jawab tu ikhlas daripada hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau masak macam ni, restoran pun kalah. Dia rasa macam agak-agak melambung-lambung. Baik dah puji ni, sangat baik. Pasal itu akan mendorong dia untuk lagi, esok masak lagi, esok khidmat lagi. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah cara untuk mendekatkan kita dengan seseorang melalui dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang kawan saya, dia nak tok guru. Dulu-dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tok guru mengajar, orang edar tabung. Lepas tu orang pakat bawa duit lah. Dulu-dulu orang bawa duit kupang, shilin tu. Lah ni semua bawa duit tak bunyi. Dulu bawa duit semua bunyi. Jadi akhirnya banyaklah duit shilin. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi tok guru ni ada satu peti pula, bawa duit shilin. Setiap minggu bayangkan berapa banyak duit shilin yang tok guru punya. Sebab semua anak murid bagi duit shilin. Kawan saya ni, salah Sayyidina Muhammad, bila dia nak balik ke asrama, salah Sayyidina Muhammad, dia buka peti duit shilin yang dia ambil dua apa ni masalah Sayyidina Muhammad, buh dalam beg dia. Duit shilin penuh dengan beg. Dia penuh dengan duit shilin. Untuk apa tu? Saat lagi dia keluar daripada rumah, dia berjalan nak keluar pintu mobile balik asrama, salah Sayyidina Muhammad. Kok jalan tu ada budak-budak main bola. Budak-budak main bola ni bukan kuat pendek. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Dalam tu ada dakwah lagi. Sampai ada datang budak-budak kelab pendek, dia panggil semua. Budak-budak bila dia panggil, mai dia bagi dia shilin, secekok dia shilin. Itu dia kata, minggu depan dia lalu pula, dia kata, tapi jangan pakai senar pendek. Nampak dah dakwah sahabat Sayyidina Muhammad. Akhir sekali subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minggu depan dia balik kampung, dia lalu pula padang tu, tengok dia pun pakai lok panjang lah. Hari tu pakai lok pendek. Tu nampak dakwah sahabat. Panggil lagi, pakat mai lah. Pasal tahu lah mai dapat duit, dia pergi cekak duit sahabat Sayyidina. Satu budak tak mau mai, nyorok bersembunyi satu balik pokok. Tengok nyorok tu pokok, mai lah. Sahabat Sayyidina Muhammad tak mau mai. Tak mau. Selok pendek. Nampak dah dakwah. Jadi subhanallah, kita tahu sendiri masalah Sayyidina Muhammad. Kita tahu sendiri macam mana kita buat, orang akan terperangkap dalam dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dakwah ni dilambat, tapi kesannya hebat. Mungkin pasal ni cepat, tapi kesan habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dakwah kadang-kadang dia makan masa, tapi dia akan duduk lama dalam hati orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kita dakwahkan pada dia. Okey, sebagai pemimpin sahabat Sayyidina Muhammad. Pemimpin ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam Islam dia panggil qudwah, dia panggil qaid.
Pemimpin ni dalam Islam dia panggil Al-Qaid. Yang kedua dia panggil Ar-Rais, yang orang Arab. Ada nama Muhammad. Rais makna ketua, Qaid makna pemimpin. Tengok sekali macam sama, sebenarnya tak sama. Ar-Rais, kata Raisul Majlis, pengurusi majlis. Raisul Jisah, pengurusi majlis. Okey. Ru'asa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rais ni dia diangkat dalam mesyuarat agung, dalam pemilihan melalui mesyuarat agung dan sebagainya, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi Al-Qaid berbeza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Qaid ni dia orang jadi pemimpin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melalui hati-hati yang mengangkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kalau Rais, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak lantik jadi pengurusi, angkat tangan. Jadi bila mana majoriti, maka hak diangkat ni akan jadi ketua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak semestinya dia mesti berakhlak mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau lepas pakat, lepas lobby dia hak tak sesuai tu, pinat jadi ketua juga. Tak semesti berakhlak mulia. Tapi bila sebut Al-Qaid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Qaid ni kalau ibarat binatang, dia ada macam ni, binatang dia ada, dia panggil heret, tarik, dia panggil yajurru. Kalau kita halau macam tu, dia panggil yaqudu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi pemimpin dalam Islam ni dia macam mana? Salah Sayyidina Muhammad. Jadi pemimpin dalam Islam ialah orang yang jadi pemimpin, masalah Sayyidina Muhammad, dan orang ikut. Jadi ketua hak tadi tu jadi pemimpin tak mesti orang ikut. Dia mungkin boleh suruh orang ikut kalau dia paksa. Salah Sayyidina Muhammad. Al-Qaid jadi pemimpin tak perlu paksa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tengok dia, orang dah nak jadi macam dia. Itu beza dia. Jadi sebab itu dalam Islam, salah Sayyidina Muhammad, pemimpin dalam Islam adalah pemimpin yang orang ikut. Sebab itu pemimpin dalam Islam disebut Al-Imam. Al-Imam ni maknanya dia duduk depan, orang ikut. Tentulah orang yang orang ikut ni berakhlak mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tengok dia, orang merasa nak jadi macam dia. Itu termasuk dalam ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ikut sampai hari ini. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Cara Nabi makan orang ikut. Cara Nabi berpakaian orang ikut. Cara Nabi berumah tangga orang ikut. Cara Nabi jadi ketua orang ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi lah ikutan sepanjang zaman. Tapi macam mana boleh orang ikut Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang boleh ikut Rasulullah sebab Nabi ialah pemimpin yang berqudwah, pemimpin yang berteladan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemimpin yang berteladan, dia mesti sama di antara mulut dan yang dia buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau tak balance antara dia cakap dengan yang dia buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tangtulah duduk kegagalan dia. Orang kata Tok Guru pun buat. Macam mana? Salah Sayyidina Muhammad. Tok Guru tak bagi buat, tapi Tok Guru buat juga. Macam mana? Hak tu dia timbul dia dosa kecil pada orang lain, tapi pada Tok Guru besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara dosa kecil ni, ada yang jadi besar dengan sebab kita remehkan. Alah, kecil je, besar. Salah Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau yang buat dosa tu Tok Guru, yang buat dosa tu pemimpin, dosa tu kecil je, tapi kalau dia buat jadi besar. Pasal apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab nanti orang kata Tok Guru pun buat, bini Tok Guru pun buat, anak Tok Guru pun buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi semua perkara ni termasuk dalam para hikmah, dalam perkara hikmah yang Nabi kita disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya orang yang
nak menyuruh kepada Islam, mestilah menyuruh dengan cara hikmah. Lagi sekali saya kata, masalah Sayyidina Muhammad tak mesti lemah lembut secara mutlak. Kadang-kadang dia kena buat berlain daripada seseorang dengan seseorang, masyarakat dengan masyarakat yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kena keras sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi keras tu kena wukuk. Kalau lajak, dia tak terima langsung dakwah kita. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kena wukuk. Dan wukuk tu macam mana? Dia panggil, dia ada fiqhul muwazanah, dia ada fiqh menimbang. Salah Sayyidina Muhammad. Timbang tengok. Sebab berdakwah ni, bila mana mereka nak berdakwah, mereka kena study masyarakat. Tengok masyarakat tu macam mana. Penerimaan mereka, kalau kita dakwah macam ni macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau sampai kena keras, jadi keras itulah hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, ada dua orang sahabat, mereka ni bertelagah, bertikam lidah. Akhirnya dia berkata, jom kita jumpa Rasulullah. Bila pergi jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada ketika itu Nabi kata macam ni, aku selesai macam ni, hang macam ni, dia ni macam ni. Nabi telah jatuhkan hukuman. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi dah jatuhkan hukuman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat ni, seorang sahabat tak puas hati. Muka dia menunjuk kata dia tak puas hati. Salah Sayyidina Muhammad. Kau ni puas hati lah. Nabi kata pasal muka macam tu. Tak puas hati Rasulullah. Tak puas hati no? Tak apa. Hampa pergi jumpa Sayyidina Umar. Salah Sayyidina Muhammad. Pergi jumpa Sayyidina Umar. Pergi jumpa Sayyidina Umar pula Rasulullah. Pergi jumpa Sayyidina Umar. Akhirnya dua-dua orang ni pergi jumpa Sayyidina Umar. Bila jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mereka pun cerita, mereka kata Nabi suruh mai jumpa. Sayyidina Umar kata, cerita apa? Sahabat Sayyidina Muhammad. Cerita dia ni Sayyidina Umar, saya ni kawan saya, kami berkelahi sikit. Lepas tu bertikam lidah. Lepas tu kami pun nampak tak ada dengan saya, tapi berjumpa Rasulullah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Berjumpa Rasulullah, Nabi pun dah jatuh hukum. Aku macam ni, dia macam ni. Lepas tu ni kawan saya ni, dia tak perhati yang Nabi hukum tadi tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia tak perhati, Nabi suruh menjumpa hang. Oh, menjumpa aku. Dia tarik pedang dia, putih kepala hang. Terkejut kawan tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Balik jumpa Rasulullah. Nabi kata, itulah hukuman dia. Faham tak? Bukan luruk belakang, pancung kepala. Pasal apa? Murtad. Faham tak? Bila Nabi hukum, tak boleh terima, keluar Islam. Ada Sayyidina Muhammad. Maknanya keras lah. Keras. Maknanya kekerasan sesuai di tempat dia. Lembut sesuai di tempat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang masuk Islam, ingat, masuk Islam tak boleh keluar. Tapi kami tak pasal masuk Islam. Bila dah masuk Islam, fikir banyak kali. Sahabat Sayyidina Muhammad. Bila dah masuk, tak boleh keluar. Itu dia panggil hikmah. Ya subhanallah. Maka Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya minta maaf, lewat sampai. Ni kita nak berlari-lari pula. Pukul 1 nak kena pergi dah di airport. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi aturannya lah aturan yang Tuhan atur. Malam patut siamai, tapi tak boleh sampai. Tak boleh sampai oleh kerana masalah Sayyidina berjanji dengan orang Al-Falah. Saya ambil tiket pagi ni, tolak mai. Alhamdulillah, sahabat Sayyidina Muhammad. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita semua dan bagi jodoh kita panjang kita baca kitab ni. Saya tak tiba daurah. Saya macam tu, baca satu ayat sejam. Satu ayat pula sejam, tak tahu nak habis bila. Wallahualam. Jadi kalau jodoh tak panjang, tak habis kitab ni. Harap jodoh kita panjang. Tolong doa. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمنا بالخير اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمنا بالخير اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أعلم